Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul, dan kali ini saya nak buat review plus sikit tutorial berkenaan dengan satu lagi game yang lebih kurang sama dengan Quizizz, lebih kurang juga dengan Quizwizard, tetapi game yang lain sikit. Apa yang sama, apa yang lain kan? Okay, so kita nak tengok jugalah comparison juga antara Quizwizard, Quizizz dan juga satu lagi game yang saya nak perkenalkan hari ini. Dan saya tahu mungkin ramai juga yang dah tahu tentang game ini, tapi kita nak buat comparison lah, nak tengok apa perbezaan antara ketiga-tiga game ini, iaitu game Blueclaw. Bukan Blueclaw. Okay, games Blueclaw. So bagi siapa yang nak tahu perbezaan dia dan bagaimana permainan Blueclaw ini, boleh kita tengok selepas ini. Jom. Okey, inilah paparan utama bagi Blueclaw, di mana kita hanya perlu pergi kepada website dia, iaitu blueclaw.com. Okey, blueclaw.com seperti mana kita dapat lihat di paparan inilah. Okey, untuk yang pertama kali join untuk Blueclaw ini, okey, menggunakan Blueclaw ini dia hanya perlu klik pada sign up. Okey, sign up dia simple sahaja, klik pada sign up dan pilihlah Gmail kita. Okey, email kita, kalau boleh better sign up menggunakan email lah. Okey, dan bagi sesiapa yang dah sign up, just boleh terus kepada login sahaja. Okey, dan di sini kita akan nampak dashboard utama dia, okey, iaitu paparan utama dia, di mana di sini kita boleh nampaklah news, semua berita-berita berkenaan dengan Blueclaw inilah. Okey, kemudian kita ada my set yang ini iaitu set yang telah kita buat sendiri. Okey, dan kita ada favorites, kalau kita masukkan set-set yang lain yang telah dikongsi oleh guru-guru lain, kita masukkan ke dalam favorite kita. Kemudian ini adalah homework, jika kita pernah memberikan homework kepada murid yang lain. Okey, ini favorites tadi, dan ini adalah homework. Kemudian kita ada history. Okey, history iaitu yang telah kita mainkan sebelum ini. Contohnya di sini, okey, saya dah ada main past tense punya game. Okey, dan di sini saya nak tunjukkan juga sikit satu persatu lah berkenaan dengan game ini. Okey, menu-menu yang ada dalam game ini, di mana di sini kita hanya, kalau kita nak play bersama murid, okey, kita just klik pada play. Tapi di sini kita ada discover. Okay, discover ini adalah di mana cikgu-cikgu banyak berkongsi, guru-guru yang telah create games menggunakan Blueclaw ini kongsikan di bahagian ini. Okay, jadi kita boleh search sahaja, mungkin ada game yang kita perlukan itu berada di sini, dan jika ia adalah public maka kita boleh gunakan. Okay, tetapi perbezaan antara Quizizz, Quizwizard dan juga yang ini, di mana kalau kita nak, contohnya katakanlah di sini saya nak ambil game What's That Animals. Okay, okey, kemudian saya nak duplicate, okey, sebab nak jadikan game saya. Okey, untuk yang ini kalau kita nak duplicate, kita perlu upgrade. Okey, berbeza dengan Quizizz dan juga Quizwizard. Kalau kita nak duplicate, kita hanya boleh duplicate terus, dan kita boleh edit, okey, menggunakan kita punya sendirilah. Okey, tetapi bagi yang ini, kalau kita nak duplicate dan kita nak edit lain, okey, kita perlu upgrade dia. Okey, maksudnya bayaran lah ni. Okey, dan ini adalah bayaran dia. Okey, kalau yang ini yang sekarang lah kita pakai, ini adalah starter, free sahaja. Okey, bagi level up your classroom untuk plus, kita punya bayaran adalah RM2.99. Okey, ini USD dollar Okey, so kita kena times 4, 5 macam tu lah. Okey, kemudian yang ini harga untuk plus flex dia. Okey, dan kita akan dapatlah enhanced game report, okey, early event access, exclusive feature, student bonus token, copy and duplicate set, and priority support. Okey, cukuplah kalau kita nak upgrade kepada plus ni per month adalah lebih kurang dalam RM12 macam tu lah. Okey, per month 12 atau lebih lah. Okey, kita tengok yang sebelum ini. Okey, itu adalah discover. Okey, kalau kita nak menggunakan kita punya sendiri, ni dashboard kita yang asal, dan yang ini kita boleh create game.
Okay, bila kita klik pada create ni, dia adalah game yang kita boleh create, iaitu create set kita sendiri, di mana kita boleh masukkanlah cover image untuk game itu, kemudian masukkan title, okay, title email, title apa bagi yang kita nak bina, set yang kita nak bina, kemudian description tentang kita punya permainan itu. Okay, kemudian di sini kita boleh set sebagai public kalau kita nak biarkan orang lain menggunakan dia. Okay, di bawah nama kita lah. Okay, ataupun kalau orang tu dia upgrade, so dia boleh menggunakan, dia boleh duplicate game kita tu. Okay, ataupun kita nak private hanya untuk kita dan juga untuk orang yang mendapat link sahaja. Okay, kemudian creation method ini manual, start from scratch or Quizlet. Okey, bagi yang ini dia punya bagus, dia ada Quizlet import, di mana soalan daripada Quizlet yang kita dah bina. Okey, satu lagi aplikasi iaitu Quizlet. Kalau kita dah bina, kita boleh import soalan itu ke sini. Okey, jadi dekat sini saya pilih public dan juga manual. Okey, jadi kita masukkanlah dan kita boleh create set kita. Contohnya di sini saya masukkan title science sajalah. Okay, science juga contoh saja, nak cepat kan. So create your set. Okay, dan di sini kita boleh add question ataupun import question daripada Quizlet. Okay, so add question, so kita akan letakkan question text kita dekat sini dan ini adalah pilihan-pilihan dia. Okay, soalan, boleh tak kita buat soalan selain daripada ABC ni? Okay, kalau ikut di sini, okay, kita tak dapatlah nak buat soalan bentuk lain sebab dia punya hanya terhad kepada multiple choice question sahajalah. Okay, kalau tak salah saya. Okay, tapi saya tengok kalau ikut apa yang saya dah explore, yang itulah yang saya nampak. Okay, question dia hanya dalam bentuk multiple question. Okay, mungkin kita boleh gunakan dua sahaja, yes or right, ataupun true or false sahaja. Okay, okay, dan dia ada simbol-simbol kat sini lah kalau kita nak menggunakan simbol untuk keyboard dia. Okay, kemudian bila kita dah set dan kita set pula mana satu jawapan yang betul, okay, masukkan sahaja dan set jawapan yang betul, kita terus klik pada save. Okay, time limit adalah time limit untuk kita menjawab soalan, satu soalan itu biasanya 20 saat lah dia bagi. Okay, dan biasa kita akan klik kepada random answer order lah supaya dia boleh randomize untuk jawapan ini, pilihan jawapan. Itu bagi create question. Okay, kita boleh create, dia tak ada limit dia. Okay, dan kalau kita nak main, okay, saya tunjukkan terus kepada permainan. Okay, okay, di sini okay, past tense yang ini yang saya dah bina tadi. Okay, 20 question ini. Dan kalau kita nak bermain solo, kita ada solo ataupun host tu play live lah. Okay, live game. Okay, dan kita akan kena pilih game mode. Okay, ini solo kalau berseorangan. Kalau kita nak main ramai, kita akan pilih host. Okay, sebagai host bagi permainan itu. So kita boleh pilih game mode kita di sini. Dia ada banyak game mode. Okay, saya pernah menggunakan tower defense, factory ini, dan yang saya rasa macam lebih sesuai dan agak menarik adalah racing lah. Okay, sebab tu kebanyakan yang guru-guru menggunakan Bluecard ni, Bluecard. Okay, menggunakan Bluecard ini akan menggunakan game mode racing. Okay, supaya bila kita gunakan game mode racing, dia akan keluar di paparan utama bagi guru itu semasa game online, semasa kelas online katakan, dia akan keluar di paparan utama dan dia boleh nampak bagaimana murid itu bermain. Okay, siapa yang pergi dulu. Okay, yang itu kita akan tengok masa selepas ini permainan bersama murid, dan kita nampaklah bagaimana murid punya skrin dan bagaimana skrin guru. Okey, kita boleh nampak di situ. Dan tower defense pun adalah satu yang game mode yang baru sebenarnya. Okey, tower defense ini baru dimasukkan dalam, yang saya tahulah antara yang latest lah. Okey, dimasukkan dalam Bluecard ini. Dan yang ini dia game tembak-tembak macam tu, tapi bila kita mainkan, kebanyakan game-game yang kat sini bila kita mainkan dia tak keluar dekat paparan guru tu. Okay, so kita hanya nampak siapa yang
ada saja, murid-murid yang masuk saja. Jadi kita tak nampak paparan guru. Okey, yang itu yang saya nampak lah. Okey. So kalau kita nak main contohnya racing, kita just pilih host game. Okey, dan di sini dia akan letak allow late joining, maksudnya kalau katakan murid kita tu lambat masuk, dan kita dah bermain dengan murid lain, dia masih boleh join. So kita allow lah. Use random names. Kalau kita menggunakan use random names, dia akan bagi siap nama untuk murid tu. Nama apa-apa dia dah bagi siap dah. Murid tak ada pilihan lain. Just klik join terus je. Tapi kalau kita ni better kita tak klik lah. So murid akan masukkan nama dia. Number of question. Katakan soalan saya tadi ada 20 soalan sahaja. Tetapi saya nak letakkan 30 dekat sini, maka murid boleh mengulang-ulang soalan yang sama. So soalan yang sama mungkin akan berulang, jadikan 30 soalan. Dia macam tu sebenarnya. So kita boleh set sendirilah, dan kita boleh host now untuk play. So kalau host now, kita tengok macam mana kita bermain dengan murid. So host now, kita akan terus bermain dan kita hanya tunggu murid masuk sahaja. Di mana kita kongsikan kita punya ni, yang ini bluecurt.com/play ni, kita kongsikan link ini kepada murid dan murid hanya perlu join sahaja. Dan nak tahu macam mana, boleh lihat di paparan ini. Untuk murid masuk, terus pergi kepada bluecurt.com/play. Kemudian dia akan keluar paparan ini. Murid tidak perlu sign up, terus kepada join a game saja. Kemudian murid masukkan game ID yang diberikan oleh guru 520122. Dan teruskan. Kemudian dia akan minta nickname. Jadi murid boleh masukkan sebarang nickname. Dan dia akan keluarlah di paparan utama guru. Di sini murid boleh memilih ikon masing-masing. Di mana dia akan berikan ikon yang sedia ada lah. Dan hanya perlu menunggu sehingga guru memulakan game itu. Jadi inilah paparan, di mana yang sebelah kiri itu adalah paparan bagi guru dan sebelah kanan itu adalah paparan murid di phone mereka. Dan murid hanya perlu menjawab soalan. Apabila soalan itu dijawab dan betul, maka ikon murid itu, ikon haiwan itu akan bergerak ke hadapan. Tetapi jika jawapan itu salah, dia akan kekal di tempat tersebut lah. Itu cara permainan bagi racing mode ni lah. Dan dia juga ada power up seperti mana quizzes. Di mana kita boleh letakkan power up itu kepada murid lain untuk melambatkan pergerakan murid lain. Dan dia ada juga frozen. Frozen tu pun kita boleh pilih murid mana yang kita nak letakkan frozen tu, ataupun kawan mana yang kita nak letakkan frozen, supaya dia akan perlahan, maksudnya dia tak dapat nak menjawab soalan, dia ambil masa. Dan apabila orang lain meletakkan frozen bagi kita, kita akan dapat paparan seperti inilah di smartphone kita. Di mana kita tak dapat nak menjawab soalan tu. Dan apabila kita dah selesai, dia akan keluar terus kepada place tempat kita dalam leaderboard kita. Di mana paparannya adalah seperti inilah. Untuk yang game ini, kalau kita tengok report dia, kita boleh tengok pada stats dia, report. Yang ini stats bagi keseluruhan, berapa bagi kita sendiri, berapa kali kita masuk join. Dia tak ada paparan untuk ni, kecuali kalau tadi kita check dashboard kita, history. Kita check pada history. Yang ini sahaja report bagi murid yang telah bermain, yang kita dapat. Kita tak boleh keluarkan dalam bentuk Microsoft Excel. Yang setahu saya dia memang tak dapat dikeluarkan melalui Microsoft Excel.
Okey, kita tengok balik yang tadi. Okey, dan di sini kita hanya boleh nampak okey berapa orang yang betul, yang berapa persen betul jawapan soalan yang betul. Kemudian berapa orang player, berapa yang jawab correct, 79, okey, 38 incorrect. Okey, keseluruhan soalan lah. Okey, dan di sini dia akan nampak okey dalam leaderboard dia masih ada leaderboard dan dia ada percentage juga seperti mana quizzes. Okey, kita ada leaderboard dan juga percentage, dan di sini kita boleh nampak lah siapa betul, ada berapa soalan dia betul, berapa soalan yang dia salah. Okey, dan berapa markah yang dia dapat. Okey, begitu juga dengan yang lain-lain ni lah. Okey, dua yang ini yang salah. So kita boleh nampak yang ini dalam leaderboardnya. Okey. Dan leaderboard dia tak keluar masa murid bermain. Okey, itu je yang membezakan dengan quizzes. Quizzes kita boleh nampak leaderboard, kita boleh nampak question jugalah. Okay, dan kita boleh nampak keadaan murid yang mana yang tengah menjawab soalan. Tetapi yang ini tak adalah, kita hanya boleh nampak kalau kita ambil racing mode tadi, kita boleh nampak murid bergerak. Okey, siapa yang berada di hadapan, dan mungkin dia ada dalam permainan ni, dia ada juga kalau kita lihat tadi dia ada freezer, dia ada mana murid tu akan dapat power untuk freeze murid lain. Maksudnya murid lain tak dapat bergerak, okey, ataupun mengambil masa murid lain untuk bergerak. So kita ada yang itulah kelebihan dia, power up, dan dia ada power untuk nak kenakan pula orang lain, okey, supaya lambat, orang lain tu lambat untuk menjawab soalan, dan dia boleh pergi dulu. Macam itulah game dia. Okey, itu sahaja. Dan kalau kita nak detail game report sini, kita perlu upgrade. Okey, mungkin yang inilah kita boleh dapat dalam bentuk Excel. Okey, berbeza dengan Quizizzer, kita keluarkan dalam bentuk Excel. Okey, dalam banyak-banyak ini, kalau dari segi report saya suka Quizizzer lagi, kerana kita boleh keluarkan report itu dalam bentuk Excel dan boleh disimpan. Okey, laporan bagi murid tersebut. Tapi kalau bagi yang ini tak ada report, kalau kita upgrade, yes ada report. Okay, dia ada limit lah. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja saya punya perkongsian untuk hari ini, dan juga review berkenaan dengan Bluecurt ini. Sikit-sikit juga kita dah compare Bluecurt ini dengan Quizizz dan juga Quizizzer. Okay, jadi itu pilihan cikgu, okay, yang mana cikgu rasa yang terbaik. Jadi cikgu boleh gunakan, sebab sebenarnya hakikatnya yang ketiga-tiga ini adalah game yang bagus sebenarnya. Okay, jadi jumpa lagi pada sesi perkongsian yang akan datang. Jika suka dengan perkongsian ini, mohon untuk sokongan, like, share dan juga subscribe jika belum subscribe ke channel Cikgu Ainu. Okay, jadi jumpa lagi, bye.